Hai, Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Dalam Buletin Viral kali ini, Budi akan menyampaikan tentang isu kontroversi laporan berat sebelah Al Jazeera yang telah memburukkan imej Malaysia. Beberapa hari lalu, sebuah video dokumentari yang disiarkan oleh sebuah agensi media antarabangsa, Al Jazeera, memaparkan mengenai cara kerja Malaysia mengawal penularan wabak COVID-19. Video yang berdurasi 25 minit 51 saat yang telah didokumentasi oleh Al Jazeera secara terang-terangan telah menimbulkan kemarahan rakyat Malaysia. Secara kasarnya, dokumentari itu cuba menyalahkan Malaysia kerana mengambil kesempatan melakukan penindasan kaum, diskriminasi dan prejudis terhadap warga asing. Video yang bertajuk Lock Up in Malaysia Lockdown itu menyiarkan mengenai pengurusan kerajaan Malaysia dalam mengurus warga negara asing, termasuk pendatang asing tanpa izin dalam menghadapi virus COVID-19. Namun banyak perkara yang tidak tepat dan nampak sangat berat sebelah seakan mahu memburukkan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam mengurus pendatang asing yang bekerja di Malaysia. Sejak video ini mula disiarkan, beberapa rakyat Malaysia telah tampil mempertahankan kerajaan Malaysia. Mereka mendakwa tiada penindasan kaum yang dilakukan dan menuduh Al Jazeera telah sengaja mencuba untuk memburukkan negara Malaysia. Tambah mereka lagi, tuduhan tidak berasas Al Jazeera ini hadir dengan kajian separuh jalan dan bersikap malas. Video tersebut telah mendapat banyak dislike dari like dan banyak komen kecaman dan cemuhan daripada kalangan rakyat Malaysia di Facebook dari tentera bawang Malaysia. Ia dikatakan satu dokumentari yang tidak adil dengan serangan melulu ke arah cara kerja Malaysia menangani wabak COVID-19 yang menurut agensi berita antarabangsa itu sebagai penindasan kaum, tidak berperi kemanusiaan dan bersifat prejudis terhadap warga asing. Dokumentari yang dimuat naik di laman YouTube pada 3 Julai lalu menggambarkan bahawa kerajaan Malaysia telah bertukar menjadi kejam terhadap warga asing sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, dan sejak itu dokumentari ini telah mendapat 1,000 lebih tanda suka manakala 100,000 lebih tanda tidak suka. Al Jazeera turut menggambarkan bahawa cara Malaysia mengawal majoriti warga asing yang dikesan dengan wabak COVID-19 adalah kasar. Tidak boleh keluar, kawal besi dinaikkan dan tentera dihantar untuk berkawal. Manakala bagi warga asing, mereka rasa perasaan mereka sebagai manusia ditekan dan apa yang Malaysia lakukan kepada mereka itu jahat. Tidak cukup dengan itu. Sekarang ini, netizen di sosial media sudah mula mengalihkan kemarahan mereka kepada seorang lelaki Bangladesh yang ditemu ramah oleh Al Jazeera bernama Raihan Kabir. Dalam dokumentari yang berdurasi lebih kurang 30 minit itu, Raihan Kabir telah mengapi-apikan situasi dan bertindak mengkritik kerajaan Malaysia. Dalam satu kenyataannya yang dibuat kepada Al Jazeera, lelaki ini dilaporkan telah dilarang untuk berjumpa dengan kawannya yang telah ditahan oleh pihak berkuasa. Netizen tampil mempertahankan tindakan tersebut kerana semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan, semua orang tidak dibenarkan untuk keluar dan diperintahkan untuk duduk di rumah. Beberapa netizen di media sosial pula menyatakan bahawa dia tidak bersyukur dengan segala bantuan, segala layanan baik yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Mereka turut menambah bahawa lelaki Bangladesh ini tidak memahami undang-undang apabila masuk ke negara orang dengan dokumen yang tidak sah. Susulan isu media Al Jazeera yang didakwa cuba memburukkan Malaysia menerusi temu bual eksklusif bersama seorang warga Bangladesh yang dikenali sebagai Raihan Kabir ini, Jabatan Imigresen Malaysia kini sedang mencari individu tersebut bagi menjalankan siasatan lanjut. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai Raihan Kabir ini diminta untuk menghubungi pihak imigresen. Raihan Kabir dikatakan telah menetap lebih 10 tahun di Malaysia dan dia ni tidak berpuas hati dengan tindakan pihak penguat kuasa menahan warga asing sejurus ujian COVID-19 dilakukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Susulan dengan itu, Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud menegaskan warga asing yang didapati mengeluarkan sebarang kenyataan tidak tepat
atau berniat memburukkan Malaysia boleh dibatalkan pas immigration mereka selain diminta meninggalkan negara ini dengan serta-merta. Kerajaan Malaysia melalui Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob telah mencabar Al Jazeera untuk menyenaraikan nama negara yang memberi kebebasan mutlak kepada warga asing yang masuk ke negara mereka tanpa dokumen yang sama. Ia juga turut menerima respons daripada Menteri Kanan Kluster Pertahanan Ismail Sabri Yaakob yang menjelaskan laporan tersebut sebagai tidak benar dan mengelirukan. Kerajaan Malaysia memberi amaran supaya pemegang pas jangka panjang agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan mengenai negara ini. Memetik dari Iskandar Zulkarnain, pengalaman sebagai seorang petugas kesihatan telah memberikannya satu sudut pandang yang jauh berbeza dengan cerita yang didokumentasikan oleh Al Jazeera. Dia yang pernah terlibat secara langsung dalam beberapa operasi saringan COVID-19 di beberapa kawasan PKPD tidak bersetuju dengan cara video itu didokumentasikan oleh Al Jazeera. Apa yang digambarkan melalui dokumentari ini sangat tidak tepat dan sengaja diadakan untuk memburukkan imej Malaysia. Baginya, baik warga negara atau bukan, pendatang asing yang masuk secara sah atau melalui cara salah, semuanya dibantu dengan layanan yang baik oleh pihak berkuasa di Malaysia. Tambah Iskandar lagi, mereka yang berada dalam kawasan PKPD diarahkan untuk berada di rumah dan tidak boleh keluar. Tetapi kerajaan kita sediakan bantuan barang dapur seperti beras, gula, susu, minyak, telur dan sebagainya kepada mereka yang diedarkan melalui JKM. Lampin bayi pun kerajaan kita sediakan untuk mereka yang terjejas. Layanan ini turut diberi kepada pendatang asing tanpa izin. Gambaran yang dipertontonkan oleh Al Jazeera di laman YouTube rasmi agensi berita antarabangsa itu jauh dari apa yang dilihat olehnya sendiri, dan setelah dengan bermacam-macam bantuan serta layanan baik yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia kepada warga asing, adakah itu layak dipanggil kejam? Alasan pihak berkuasa Malaysia menahan warga asing yang tidak mempunyai dokumen yang sah ketika PKPD adalah untuk mengurangkan risiko penyakit berjangkit dan bagi memudahkan mereka untuk dijejaki. Ini semua risiko kepada rakyat Malaysia. Kehadiran pihak tentera yang menjaga dan mengepung kawasan PKPD itu memang nampak keras dan dilihat seperti menekan warga asing. Mereka tidak dibenarkan keluar dari rumah, apalagi di kawasan sekitar tempat tinggal mereka. Tetapi perlu diingat, ia bukan berlaku di kawasan warga asing sahaja. Kampung Baru dan beberapa kawasan PKPD yang lain juga pernah mendapat nasib yang sama. Setiap petugas yang ada di situ meskipun bermandi peluh sehingga ada yang pengsan dalam menahan panas dan sedang berpuasa, tetap menjalankan tugas dengan penuh komited serta profesional pada siapa jua yang hadir untuk menjalankan saringan tanpa mengira latar belakang mereka. Agensi media Al Jazeera mengakui bahawa cara kerja Malaysia melawan COVID-19 ternyata berkesan. Kita berjaya menurunkan kes jangkitan di beberapa tempat yang dilaporkan berisiko sebelum ini, tetapi usaha mereka untuk memburukkan negara dengan cara mengalihkan isu yang lebih besar nyata tidak boleh diterima. Lebih malang lagi bila ada individu atau kumpulan yang kononnya memperjuangkan hak asasi dari Malaysia sendiri yang turut sama mengecam negara Malaysia dalam temu bual mereka bersama agensi berita luar negara itu. Untuk rekod, selain dijaga baik oleh pihak berkuasa, beberapa NGO turut sama membantu warga asing. Persatuan Orang Merdeka dan Cakna Temerloh melalui program Koma Cakna telah membantu 115 pekerja Indonesia dan Bangladesh yang kelaparan setelah diabaikan oleh majikan. Manakala Ketua Pemuda UMNO bahagian Baling pada 12 April 2020 lalu turun membantu warga asing dari Indonesia, Myanmar dan Bangladesh setelah mereka terpaksa makan umput pisang, bunga betik dan daun kayu untuk mengalas perut akibat kehabisan makanan. Pada 9 April 2020 pula, Kementerian Wilayah Persekutuan telah bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk membekalkan makanan kepada penghuni bangunan Selangor Mansion
dan Malayan Mansion, Jalan Masjid India yang memerlukan bantuan biarpun mereka bukan warga negara. Manakala perbincangan mengenai bantuan harian bagi warga asing sudah lama diberi perhatian oleh kerajaan Malaysia apabila mereka telah memanggil 3 kedutaan iaitu India, Pakistan dan Bangladesh untuk duduk semeja membincangkan penyelesaian terbaik untuk warga negara mereka. Kita pun tidak pasti apa sebenarnya tujuan Al Jazeera menyebarkan sesuatu yang tidak tepat dan dilihat seperti tidak berperi kemanusiaan. Ramai netizen melihat hasil kerja Al Jazeera sebagai sesuatu yang pengecut dan tidak melakukan kajian secara menyeluruh. Netizen turut mempersoalkan sikap berat sebelah Al Jazeera yang tidak membuat sebarang laporan salah laku di beberapa negara luar yang secara terang-terangan menindas warga asing. Polis juga dilaporkan memulakan siasatan terhadap Al Jazeera susulan penyiaran dokumentari itu yang antara lain mendakwa layanan buruk Malaysia terhadap warga asing ketika berusaha mengekang penularan COVID-19 menerusi langkah PKP. Dan yang terbaru, syarikat Malik Streams Production and Distribution MSPD telah menafikan bahawa Raihan Kabir adalah pekerja di syarikat mereka. Dalam satu kenyataan yang dimuatnai, MSPD menyatakan bahawa Raihan Kabir pernah dilantik sebagai kontraktor sebelum ini tetapi bukanlah pekerja di syarikat berkenaan. Jadi, apa pendapat anda tentang topik Buletin Viral kali ini? Jika ada pendapat dan pandangan, anda boleh menulis di ruangan komen kat bawah ini dan semoga dengan apa yang kita paparkan ini memberikan sedikit sebanyak info yang sedang tular dan pengajaran buat kita semua. Sekian dulu buat masa ini. Kita bertemu lagi di Buletin Viral pada masa akan datang. Kepada anda yang belum subscribe, Budi nak jemput anda supaya tekan butang subscribe dan loceng notifikasi di bawah ini. Alright guys, bye-bye. Assalamualaikum. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? Al Jazeera News gave a very biased reporting of how Malaysia handled COVID-19. 154,000 dislikes and comments have been switched off. For an international news network that does reporting, korang takut dengan comments netizens. Al Jazeera forgot to mention punca kerajaan buat a massive lockdown on the immigrants in Malaysia. Kebanyak spike of COVID-19 cases, not just in Malaysia but in Singapore, came from the immigrants. Kita nak buat macam mana lagi? And Malaysia became one of the best at handling COVID-19. If korang Google where Al Jazeera came from, it's from Qatar. In total, dekat Qatar, over 90,000 cases. And as of today, dorang ada 600 case baru. Tetapi dekat Malaysia, hari ni hanya 5 case baru. Maybe, just maybe, Qatar and Al Jazeera can learn something from Malaysia.